inna ala ibadatik. Rabbana nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'a wa shifaa min kulli amalin mutaqabbala. Rabbana zukna fahman nabiyina sallallahu mursalin. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana yassir lana umurana, Rabbana yassir la tu'assir min bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hari ini minggu ke-6, minggu terakhir pada bengkel Baqi Ramadan. Kita dah belajar hampir semua kaedah-kaedah yang kita boleh mulakan untuk memahami teks Al-Quran. Hari ini kita belajar tentang harf khas. Semalam kita berlatih jumlah bagaimana nak kita mulakan menterjemah ayat-ayat Quran dengan memecahkan dia kepada jumlah-jumlah yang kita boleh pisahkan lah. Antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah yang kadang-kadang dia berangkai. Jadi untuk memahaminya kita perlu pisah-pisahkan kita dan lepas tu kita kaitkan pula antara jumlah-jumlah tersebut untuk melengkapi satu ayat dalam Al-Quran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang haraf khas dan latihan amali. Haraf khas ialah haraf-haraf yang bila digabungkan antara dua haraf, maknanya berubah sedikit. Kita kalau selalu kita tengok ada in. In ni ada 3 jenis dalam Al-Quran. Dia maksud atau makna umum dia in jika. Tapi in bila dia bergabung dengan haraf lain, dia boleh jadi tidak dan juga boleh jadi sesungguhnya. Jadi in tu boleh berubah maksudnya. Okey. Di dalam hal ni contoh pertama kita ada in. Fi'il mudhari' jazam. Dia menjadikan fi'il mudhari' dia menjazamkan fi'il mudhari' in. In jika ni dia akan menjazamkan fi'il mudhari'. Dan dia selalu in ni dia dalam jumlah syarat. Maksudnya conditional sentence. Conditional. Dia ada syarat dia, lepas tu ada jawab dia. Syarat dan jawab. Contoh pada ayat pertama ni, wa inna sya' nurrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Jadi kita ambil yang jumlah pertama aja ni. Wa iya sya' nurrikhum. Jadi in tu jika, nasya' ni kami kendaki, tapi ni fi'il mudhari' asalnya nasya'u. Kan kafil mudhari' ujungnya dhamma. Bila ada in, dia tukar pada jazam. Kalau fi'il mudhari' dalam keadaan jazam atau majzum, dhamma pada huruf terakhirnya ditukar kepada sukun. Untuk yang bukan bentuk inilah, yang bukan bentuk plural. Nasya' ni memang dia samalah, dia tak tambah waw nun, dia satu je kan. Jadi dia tukar dengan sukun. Okey, itu conditionnya. Dan jika dia kendaki, itu syarat dia. Jadi jawabnya dia diikuti dengan fi'il mudhari' dan jazam juga. Nunrikhum. 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 Jadi nunrikhu asalnya ditukar kepada jazam. Kejap wa inna sya' nunrikhum. Dan jika kami nanti, kami pasti tenggelamkan mereka. Nunrikhum.
Dhamma pada qaf, tukar pada sukun, jadi nunrikum. Pasti kami tenggelamkan mereka. Okey, jadi ini jumlah syarat dia dalam bentuk fi'il mudhari' dalam keadaan jazam. Jawabnya pun dalam fi'il mudhari'. Cuma bila kita ada fi'il mudhari' yang kedua tu, yang jawab tu, yang jawab, kita kena letak niscaya atau pasti. Maksudnya, kalau kita terjemah, maka jika kami kehendaki, nescaya kami tenggelamkan mereka. Atau kami akan tenggelamkan mereka. Sebab dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu. Jadi itu cara kita terjemah. Maka lepas tu, fala syarikha lahum wa lahum yunqadun. Maka tiada sebarang penolong bagi mereka dan tidaklah mereka diselamatkan, yunqadun. Ni syarikha wala syarikha penolong. Okey, tiada penolong. Baik, syarikha ni dalam keadaan isim fa'il mubalaghah. Cuma dia dalam keadaan saya pun tak cek lagi. Ni syarikha lah penolong. Dia bukan fi'il madhi. Syami'ah. Sebab ada ya ni. Dia harus ada isim dan ni tiada sebarang penolong. Tiada sebarang penolong bagi mereka. Ni kita akan belajar nanti. Ni la nafi bil jins. Kita fokus pada in, itu bentuk syaratnya. Bila in sahaja, dia tak ada bergabung dengan haraf lain, maka dia diterjemah sebagai jika. Dan jika kami kehendaki, nescaya kami akan tenggelamkan mereka. Okey? Itu in saja. Contoh kedua, in dengan illah atau ma. Illah kecuali, ma tidak. Dan in tu diterjemah sebagai tidak. Sini, wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, dan tidaklah engkau meminta mereka atas usaha engkau tadi itu ataupun usaha atas dakwah dia daripada balasan. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa. Ada illa. Jadi kalau kita taruh jika, tak kenalah. Jika dia kecuali. Jadi tidak. Tidak hanyalah dia kecuali zikrul lil alamin. Peringatan untuk sekalian alam. Dia bila in dengan illa diterjemah sebagai tidak. Atau in dengan ma. Dia gabung. Dia dua dalam satu jumlah tu, ada in, ada illah. Atau in dengan ma. Okay, ada soalan? Ya. Apa tu kata kerja dia tu, PL dia tu bukan ada mati sebab didahului oleh in. Ya. Ya, dah duduk oleh in, jadi fi'il mudhari' akan bertukar jadi majzum. Oh, jadi in juga adalah haraf jazam lah. Akan jazam, ya betul. Okey. Ini akan jazam. Okey, right. Tak ada soalan lain, kita teruskan. Okey. Ni in dengan la, ni la taukid. La. In dengan la pendek je lah. In dengan la. Maka in tu diterjemah sebagai fi'il, sebagai sesungguhnya. Qalu tallah laqad atharakallahu alaina. Wa in kunna la khati'in. Wa in kunna la khati'in. Dan jika kunna ni fi'il madhi lah. Kunna kana past tense kan. Jadi dia bukan fi'il mudhari'. Kalau dia masuk fi'il mudhari', dia akan jazam. La khati'in. Dan sesungguhnya adapun kami adalah telah sebelum itu la khati'in, benar-benar orang yang bersalah. Mereka yang berdosa. Khati'in. Okey. Jadi itu. Terus contoh di bawah sama juga. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Dan sesungguhnya adapun golongan
Aikah, sahabat-sahabat Aikah, kumpulan Aikah, kaum Aikah itu benar-benar mereka yang menzalimi. Itu in dengan la ni dipanggil la taukid. So in tu diterjemah sebagai sesungguhnya. Tiada soalan? Ini banyakkan just maklumat tambahan. Lepas tu la pula. La ada 3 jenis la pula. Saya dah sebutlah sebelum ni, mungkin tak perasan tapi kita ulang. 3 jenis la. Satu panggil la nafi. Nafi maksud nafi macam Melayu nafi lah. Menafikan kan? La tidak. Saya tidak lakukan tu. Dia menafikan. Dia la nafi. La nafi bagaimana kita kenal apabila fi'il mudhari' lepas ni dalam keadaan marfu'. Yarji'una dengan dia marfu' hujungnya waw nun kan. Jadi mereka kembali. Jadi summun bukmun umyun fahum la yarji'un. La yarji'un, tidak mereka kembali. Waka' bisu buta. Waka' bisu buta, maka mereka tidak akan kembali. La yarji'un. Okey. Yang contoh kedua, jangan atau nahi. La nahi. Nahi ni bahasa Hindustan lah. Nahi. Jangan. Jadi, wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum la tufsidu. Ni la tufsidu. Beza tufsidu dengan yarji'una. Yarji'una marfu'. Tufsiduna ni majzum. Majzum kerana nun diganti dengan alif kan. Nun tu patut tufsiduna asalnya. Jadi bila diubah nun diganti dengan alif, la ni adalah la nahi. Jangan kamu lakukan kerosakan. Jangan kamu lakukan kerosakan. La tufsidu. Jadi kalau katanya la tufsiduna, tu kita kena terjemah tidak kamu melakukan kerosakan. Kalau la tufsidu, jangan. Okey, itu beza dia. Kedua. Okey. Ketiga, la nafi bil jins. La nafi bil jins. Nafi, la yang menafikan semua jenis. Jenisnya ni. Maksudnya dia kita kena baca la ni, dia tu tiada sebarang. Tiada sebarang. Bagaimana kita tahu tanda dia kan seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tahu ilaha. Ilaha. Dia asalnya ilahun. Kalau ilahun, dia tak ada alif lam. Dan dia bukan mudhaf. Patut ilahun. Tapi bila ada la di depan dan dia disebut ni, ilaha ni adalah mabni atas fathah. Maksudnya dia satu saja baris dia. Jadi kita kena baca tiada sebarang Tuhan. Okey? Seperti di bawah zalikal kitabu la raibah. La raibah. Sama juga huruf terakhir dia tak ada tanwin tapi dia mabni atas fathah, satu fathah saja. Jadi itulah kitab, tiada sebarang keraguan. Tiada sebarang keraguan padanya hudalin petunjuk bagi golongan yang bertakwa. Jadi la ni sama macam kita baca selalu la haula wala quwwata illa billah. Perasan tak la haula? Dia bukan la haulun. La haula wala quwwata. Jadi, tiada sebarang daya dan tiada sebarang kekuatan illa billah kecuali dengan Allah. Kan? La haula wala quwwata illa billah. Okay, itu sama juga. Itu la nafi bil jins. Kita kenal dengan isim sepasnya hanya dibariskan satu fathah sahaja. Okay, ada soalan? Okay, itu 3 jenis in, 3 jenis la. Kita belajar. Ni yang penting sebab kita kena tahu perbezaan antara haraf-haraf ini
dengan keadaan sama ada dia bergabung dengan haraf lain seperti di illa in tadi atau la ni bila isim atau fi'il mudhari' lepasnya dalam keadaan apa, dalam keadaan jazam atau dalam keadaan marfu atau dalam keadaan di mana mabni atas fathah seperti la nafi bil jins. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita terus. Li pula. Li satu ni, li dipanggil haraf jar kalau dia bergabung dengan isim, dan kalau dia bergabung atau dia berganding dengan fi'il mudhari' jadi haraf nasab. Sama macam hatta juga. Macam ni, alhamdulillahirabbil alamin, pujian bagi atau untuk. Jadi dia haraf jar. Jadi Allah dibariskan dengan kasrah, ha dan kasrah. Jadi lillahi, untuk. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu satu. Dua, bila dia bergabung dengan fi'il mudhari' jadi haraf nasab. Jadi haraf nasab, jadi linursila, asalnya nursilu, jadi dia jadi linursila, untuk kami mengutuskan. Untuk kami mengutuskan atas mereka batu-batu daripada tanah. Tanah yang keras. Jangan mintin. Okay, jadi linursila. Supaya kami hantar. Jadi dia punya ni pun mansub. Nursila, fi'il mudhari' dia mansub. Dhamma ditukar pada fathah. Li ketiga, li menjazamkan fi'il mudhari'. Ni li, lam. Ni bila dia jazamkan fi'il mudhari', dia macam li perintah. Li perintah. Tapi perintah untuk orang ketiga. Kalau kita pakai fi'il amr, dia hanya orang di depan kita perintah dia, kita arah dia, fi'il amr kan. Tapi kalau kita nak merintah orang ketiga, kan? Macam ni. Falyatu bi hadithin misli in kanu sadiqin. Falyatu, maka hendaklah kau datangkan, kamu datangkan. Mereka. Falyatu, hum. Falyatu, orang ketiga kan. Maka hendaklah, lam tu hendak. Maka hendaklah mereka datangkan dengan perkataan, ucapan atau cerita sepertinya. Okey? Falyatu. Kalau di bawah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ni. Dia tukar jadi falyasumhu, maka hendaklah kamu dia berpuasa. Maka barang siapa dia saksikan daripada kalangan kamu tu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Yasumhu. Jadi dalam ini falyatu, asalnya ya'tuna, lirik jazam, nun dikatakan alif. Jadi kita terjemah ni, dan hendaklah mereka mendatangkan. Di bawah falyasumhu, dan hendaklah dia berpuasa. Falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Okey, ada soalan? Nanti kita akan berlatih ni sikit ni. Jadi ini tambahan. Jadi kita dah belajar keadaan rafa' berlaku kepada isim kan. Keadaan rafa' berlaku kepada isim, iaitu sama ada huruf akhir dia untuk singular, dhamma atau dhammataini, dan waw nun untuk plural. Belakang huruf terakhir dia, bunyi silibus terakhir dia. Kalau singular, dhamma atau dhammataini, kalau plural, waw nun. Jadi keadaan asal perkataan yang mu'rab atau separah mu'rab adalah marfu'. Jadi maksudnya keadaan kalau tak ada apa-apa pengaruh atas perkataan itu, default dia atau asal dia marfu' dengan dhammah. Okey? Dia hanya berubah bila ada keadaan yang berubah dia lah. Okey? Jadi apakah jenis perkataan yang marfu'? Perkataan mu'rab yang marfu' untuk isim. Pertama dia adalah fa'il, pelaku pada perbuatan.
naib fa'il bila kita ada fi'il yang majhul, fi'il yang pasif, maka pelaku ataupun yang dipelakukan oleh fi'il itu dipanggil naib fa'il. Dia bukan fa'il, dia naib fa'il. Lepas tu kita ada, kalau dia dalam bahagian subjek, dia subjek pada jumlah. Dan juga dia predikat atau dia predikat. Khabar. Jadi itu 4 keadaan. Di mana isim dalam keadaan marfu. Dan kalau dua ni kita akan lihat nanti, isim kana dan kerabatnya. Isim kana, isim kana wa akhwatiha. Kana ni kita akan tengok contoh tu kana. Dia kana ni dan inna, dia ada special effect atau dia kesan khas kepada jumlah ismiyah. Ya. Haraf kana dan haraf inna ada kesan khas kepada jumlah ismiyah. Jadi kalau kana tu, isim kana rafa, khabar inna, rafa dia terbalik antara kana dengan inna. Mari saya tunjukkan contoh dia belakang ni. Okey, nanti last kali. Okey. Nasab. Nasab berlaku kepada isim. Tandanya fathah atau fathataini untuk singular dan ya nun untuk plural. Dia bila isim itu jadi objek pada haraf nasab, dia akan jadi nasab lah seperti anna. Anna-nya haraf nasab. Anna atau inna pun sama. Bila ada isim diganding dengan anna, dia jadi nasab. Annallaha. Wa annallaha contoh dia tu. Okey. Jadi kalau depan dia an atau anna. Anna ni sebenarnya dua perkataan. An inna, bahawasanya sesungguhnya. Jadi ni lebih pada an pun menasabkan, inna pun menasabkan. Okey. Kalau ni maf'ulun bihi. Kalau jadi objek pada perbuatan. Fa'arahul ayata. Maka dinampakkan, diperlihatkan, dia perlihatkan ayat-ayat yang besar. Ayat yang besar. Ayat yang besar. Ini singular, maaf. Fa'arahul ayatal kubra. Maka dia perlihatkan pada dia ayat yang besar. Ayat yang besar. Okay. Di ayata ni dalam keadaan mansub dengan fathah pada ta. Dan okay, dia ada alif lam, tak ada tanwin lah. Tapi dia mansub kenapa? Dia menjadi objek kepada perbuatan ara. Ara perbuatan. Okay, jadi maf'ulun bihi. Itu dah biasa baca kan semalam. Terus, okey, ini yang bandingkan kana dengan inna. Kana dengan inna, ya tengok. Kalau kita tengok ada fi'il jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kana ni maksud dia tak panggil fi'il, dia panggil fi'il naqis, fi'il tak sempurna. Kalau dalam bahasa Inggeris dia was, were, was and were. Was and were kan dia tak panggil verb, dia panggil verb to be kan. Jadi kana ni kalau terjemahan Melayu dia adalah telah dan dia huwa lah kalau kana. Kalau dia plural kanu. Kalau dia kami kunna kan. Kalau kamu kunta, itu sama tu kana tu. Jadi kana ni dan tidaklah ada pun aksarul mukminin. Jadi kalau tengok sini ni dia menasabkan kalau tengok ni kita tengok sini ini kalau aksarul kalau tak ada kana asalnya aksarul mukminuna. Ini dan rafa. Okey, bila dia ada kana aksarul ini kalau perkataan di sini aja ya, perkataan dia pada kalau perkataan hanya ada pada aksarul mukminun, tak ada kana. Jadi ini jadi mukminuna. Ya ni tak ada ganti waw lah asalnya. Aksarul mukminuna. Jadi itu adalah jumlah ismiyah. Kebanyakan mereka adalah yang mereka beriman. Okey?
Jadi ya aktsaru dipanggil mubtada, mukminuna dipanggil khabar. Jadi bila ada kana, bila ada kana, bila ada kana, kita buang ini, bila ada kana, bila ada kana, mubtada tadi aktsaru tu dipanggil isim kana. Tak dia tak panggil mubtada, panggil isim kana. Dan mukminina khabar tadi dipanggil khabar kana. Jadi apa yang berubah? Khabar kana daripada marfu' tadi jadi mansub. Jadi waw diganti dengan ya. Itu kana. Wa ma kana aktsaruhum mukminina. Okey. Jadi itu bila dia marfu' dia jadi isim kana. Kalau dia mansub dia khabar kana. Ada setengah ayat nanti kita lihat dia isim kana di belakang, khabar kana di depan. Itu ada saja. Kadang-kadang berlaku gitu. Tapi tetap yang mansub itu khabar, yang marfu' itu mubtada. Dalam kes kana. Okey? Kalau di bawah inna terbalik pula. Inna terbalik dengan kana. Kalau kana tadi isim dia marfu', khabar dia mansub. Kalau inna isim dia mansub, khabar dia marfu'. Kau tengok di bawah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Okey? Jadi bila kau tak ada inna, jadi rabbuka. Rabbuka lahuwal azizur rahim. Tuhan engkau benar-benar dia maha perkasa lagi maha penyayang. Okey? Jadi dia panggil mubtada ni khabar. Dan bila ada inna dia tambah inna depan inna masuk sesungguhnya. Bila dia ada inna, yang rabbuka tadi tak dipanggil mubtada, dipanggil isim inna. Isim inna lah mansub. Sebab tu dia rabba, bukan rabbu. Dan khabar inna lahuwal azizun rahim dalam keadaan marfu'. Okay, itu terbalik dia. Kalau khabar kana akhwati kana ni antara macam kana je laisa. Tapi laisa selalu jadi dalam Quran dia tak jelas. Dia tak ada mubtada khabar. Dia maksudnya laisa tu dia punya isim dia dalam laisa tu. Jadi tak nampak sangat. Tengok macam tusbih, asbaha sama juga. Itu kalau kata tak banyaklah. Tu saya tak bincang sangat. Jadi kalau kita baca ni kita boleh faham juga ayat tu. Laisa dengan asbaha atau tusbih apa gitu. Sabaha. Okey. Kalau inna contoh yang sama inna lakinna. Lakinna pun ada tapi tak banyak seperti inna. Jadi saya tentu yang banyak aja ni. Okey, ada soalan? Boleh faham tak? Beza kana dengan inna. Okey? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, jadi ini contoh dia. Haraf inna berses kana dan golongannya. Inna mubtada nasab. Inna mubtada nasab. Jadi pakai isim inna dan golongannya plus ayat. Kalau kana khabar dia nasab. Khabar dia nasab. Ini dah dia punya ini dah lari sikit. Patut nampak. Okey, tak apa sekejap Okey, right. Okey, kita terus. Ni di mana haraf-haraf keadaan nasab. Keadaan nasab Kita baca tentang nasab. Jadi isim inna nasab, khabar kana nasab. Yang ni khabar. Mubtada tu kalau dia panggil isim bila dia gabung dengan inna atau kana. Right. Sekarang satu lagi keadaan di mana isim menjadi nasab,
atau mansub ialah perkataan illa. Illa ni ada dua keadaan. Kalau biasa kita terjemah kecuali. Tapi dia ada kecuali ada dua. Satu kecuali, satu exception. Kalau dalam bahasa Inggeris, except dengan but. Except dengan but. Except tu dia ada pengecualian. But tu tetapi lah. Tetapi pun tak, bukan tetapi Melayu. Kalau but tu. Dia gini. Beza dia apabila kalau kita katakan kan illa yang accept kan, kita semua orang keluar daripada bilik ini kecuali Ali. Kata ada berapa ramai pelajar dalam bilik kan, kita nak semua orang keluar, ataupun semua orang tinggal dalam bilik ini kecuali Ali. Jadi Ali kena keluarlah, ada pengecualian, ada pengasingan. Tapi bila dia but, dia cuma penegasan daripada benda yang lebih abstrak itu. Illa tu atau accept tu lebih pada macam bentuk yang fizikal atau lebih jelaslah pemisahan dia. Contohnya gini, wa ma anta illa basyarun misluna. Jadi ni illa, tetapi isim selepasnya dalam keadaan marfu. Jadi illa ni kita terjemah sebagai but. Wa ma anta, dan tidaklah engkau kecuali seorang manusia seperti kami. Kalau bahasa Melayu nampak kita pakai kecuali juga. Kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, and you are not but just a man like us. A man like us. Itu but. Kan? Itu tak ada dia maksudnya penegasan sikit kan. Okey? Okey, jadi kalau di bawah pula lain. Bawah tu ni tak dipanggil mustasna. Kalau mustasna tu maksud dia punya isim akan dalam keadaan mansub. Seperti di bawah in nattabi'una illa dhanna. In nattabi'una illa dhanna. Jadi in dengan illa diterjemah sebagai jika tidaklah kamu mengikuti kecuali prasangka, dhanna. Jadi kita tengok lepas illa ni isim dan keadaan mansub. Ini kecuali, except. You do not follow except your apa? Your lupa lah prasangka. Your prasangka dalam bahasa Inggeris apa? Only your guesses. Prasangka, you teka-teka aja. Wa in antum illa tahrusun. Ini pun illa juga, tapi tahrusun dalam keadaan ini fi'il mudhari', daripada isim tadi, ini fi'il mudhari', dan tidaklah kamu kecuali kamu berdusta. Jadi itu bezanya antara illa basyarun dengan illa basyara. Illa basyaran. Jadi kalau illa basyarun itu but. Kalau illa dhanna dalam keadaan mansub itu except, beza je. Kalau yang di bawah ni panggil mustasna. Yang atas ni bukan mustasna. Mustasna tu ada pengecualian, pengasingan. Itu lebih pengasingan. Ada soalan? Okey, tak ada, kita teruskan. Okey. Jadi keadaan ketiga isim ialah majrur. Majrur ialah ditandanya kasrah atau kasrataini untuk singular dan yan untuk plural. Jadi untuk isim berada dalam keadaan hanya dua situasi. Hanya dua keadaan. Iaitu isim itu datang selepas haraf jar. Isim datang selepas haraf jar, maka dia majrur. Dan kalau singular dengan baris kasrah atau kasrataini. Okey? Atau dia mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Itu. Jadi senang kalau
nak yang baris kasrah tu atau ada majrur itu hanya adalah pada isim. Fi'il mudhari' ada baris kasrah tak belakang dia? Fi'il mudhari' ada. Fi'il mudhari' ada tapi itu bukan dia majrur. Itu kerana tajwid. Kerana apabila sukun berjumpa dengan hamzah wasal. Berjumpa dengan hamzah wasal sukun, maka dia tukar sukun kepada kasrah untuk memudahkan sebutan. Jadi itu bukanlah fi'il mudhari' dalam keadaan majrur. Itu adalah fi'il mudhari' yang majzum, yang bergabung dengan hamzah wasal. Okay, ada soalan? Itu tajwid. Ini nahu. Bezakan. Okey? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey. Ada soalan? Silakan. Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kita telah jelaskan tentang isim. Keadaan-keadaan di mana isim adalah mansub, marfu' dan majzum. Sekarang kita pergi pada fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' dalam keadaan marfu' atau rafa' tandanya dhammah untuk singular dan waw untuk plural. Dia sama macam isim, cuma fi'il mudhari' tak ada tanwin lah kan. Fi'il mudhari' ada dhammah ataupun waw untuk plural. Ialah keadaan asal fi'il mudhari' adalah marfu' atau rafa'. Sekiranya tiada haraf nasab atau haraf jazam sebelumnya. Okey? Right? Jadi yang merubah fi'il mudhari' jadi haraf nasab atau majzum adalah ada haraf haraf yang ada sebelumnya. Cuma kadang-kadang ada fi'il mudhari' yang jazam, yang majzum tapi tak ada apa-apa haraf di depannya. Itu kena assume, kena anggap ada. Jadi itu diterjemah sebagai fi'il mudhari' yang jazam, kita tahu nescaya atau pasti. Depannya tadi kita buat latihan kan. Okey. Dan fi'il mudhari' kerana nasab dia diakhiri dengan fathah untuk singular dan nun diganti dengan alif. Jadi haraf nasab ada beberapa. Ini contoh antara lain lan, li pun tadi kita baca li kan. Lan, li, hatta, fa. Fa sababiyah. Fa sababiyah. Itu beza dia. Apa tu masuk fa sababiyah. Macam ni. Lan nad'uwa. Lan nad'uwa. Tidak sekali-sekali lan ni nad'uwa. Jadi dia mansub dengan fathah. Dan nad'uwa. Tidak sekali kami menyeru selain daripadanya Tuhan, sebagai Tuhan, ilahan. Ni sebenarnya ni lan dua ni dia ada alif maksurah di belakang. Dakwah. Waw ni dia lan nadwah. Okey, jadi itu satu nasab. Contoh lagi satu ialah yang ni. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Maka engkau biarkanlah dia. Fadharuha. La tamassuha bisu'in falyakhudakum azabun alim. Okey, di sini ni fa sababiyah. Falyakhudaha. Fayakhudha. Jadi ini maka biarkanlah dia fadharuha ta'kulu fi ardillah. Ni dalam keadaan marfu ni dia punya maf'ulun bi. Fadharuha. Ni fi'il amr. Jadi wala tamasuha bisu, dan janganlah kamu menyentuhkannya atau mengenakannya dengan keburukan. Okey. Fayakhulakum. Maka yakhulakum. Azab yang pedih akan menimpa kamu. Fayakhula. Jadi ini panggil fa sababiyah bila fi'il mudhari' selepasnya dalam keadaan mansub. Kerana apa yang berlaku selepas
fa ini adalah kesan atau akibat daripada apa yang dilakukan sebelumnya. Allah larang mereka kan, dan janganlah kamu menyentuhnya atau menimpakannya dengan keburukan atau kejahatan. Kan? Jika kamu berlaku demikian, fayakhudakum, maka azab yang pedih akan menimpa kamu. Jadi yang dipanggil fa sababiyah. Okey. Diikuti dengan fa sababiyah diketahui dengan fi'il mudhari' selepasnya dalam keadaan mansub. Fal ya'khudha, asalnya ya'khudhu. Okey, ni fa ya'khudha. Okey. Kalau kita dah hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ini hatta pun jadi haraf nasab untuk fi'il mudhari'. Yatabayyana. Kalau hatta masuk pada isim menjadi haraf jar. Hatta hinin. Okey, itu bezanya haraf hatta dengan li. Okey, ada soalan? Okey. Lepas tu fi'il mudhari' dengan keadaan nasab. Tadi sama juga ni. Ni campur lagi. Dia kata an, kai dengan li. Tadi ni sambungan lah. Tadi 3 tadi kita ada lan, fa dengan anu kan. Yang ini ialah lagi-lagi haraf nasab dia tidak an, kai atau li. Li ta'lil atau li untuk kai takanra. Kai takanra. Jadi kai ni fi'il mudhari' asal takanru jadi kai takanra. Wala tahzana. Wala tahzana ini sambung pada kai. Kenapa tahzana ni maksud ni la. La tidak. La tahzana. Dia waw ni ataf. Jadi maksud kai ni supaya sampai ke tahzana wali ta'lama dan lin dan lain lah, dan supaya dia mengetahui, engkau mengetahui. Atau ni dia ni kembali pada ibu Musa, perkara ni. Faradadnahu, maka kami telah kembalikan dia tu Musa, ila ummihi, kepada emaknya. Kaitakan ra'ainuha, supaya tetap matanya. Wala tahdana, supaya dia tidak sedih. Kan? Tidak ada. Wali ta'lama, supaya dia mengetahui. Anna wa'da. Ni anna wa'da ni pun anna wa'da. Pun sama juga. Wa'da ni mansub. Wa'da ni pun an. Agar supaya dia mengetahui bahawasanya janji Allah benar. Walakinna aksara ni. Lakinna tadi saya kata kinna kan. Dia macam inna. Lakinna dia menasabkan isim selepas ni. Dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. La ya'lam. La ni la nafi. Ada soalan yang ni? Tu kai dengan an. Okey. Terus. Fi'il mudhari' dalam keadaan jazam ialah diakhiri dengan sukun pada singular dan nun diganti dengan alif. Sama juga seperti dalam keadaan mansub untuk plural. Jika kita ada didahului dengan haraf jazam seperti lam, lamma, li amar. Macam tadi falyakhudha kan. Falyakhudhu. Falyakhusli. Dan la ni la jangan. La nafi. La nahi. La nahi. Okey, kita ada lamma yalhaqu bihim. Lamma yalhaqu dalam keadaan majzum, nun diganti dengan alif. Lamma yaqdi. Ini untuk bagaimana dia jazam, dia ada huruf dia yang huruf 3 dia qadi, qaf, dha, alif maksurah. Bila dia jadi jazam, alif maksurah tu hazaf. Dia tinggal 2 je huruf asal dia, qaf, dha saja. Itu keadaan kalau dia ada huruf sakin selepas dia, huruf sukun atau huruf sakit dia panggil, huruf lemah, maka bila dia jazam dia akan gugur. Yaqdi saja. Jadi ini pun keadaan jazam. Okey, ada soalan?
Right. Sama juga ini yang lain yang akan berjazam kata dia in jika man syarat. Ni man syarat bukan man biasa, man syarat. Kita tengok contoh tadi kata mahma ainama mahma dia lah 2-3 kali berlaku dalam Quran. Ainama ma jadi kau nak hafal semua nanti nanti banyak nak hafal. Kita ingat man in dengan man aja dulu. Okey. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhim. Jadi waman ni man syahat, dan barang siapa ya'sillah, dia bermaksiat pada Allah, dia melanggar perintah Allah. Jadi ya'si ni dalam keadaan majzum. Dia ada alif maksura sepasnya. Bila dia sukun tu dia drop lah, dia tukar jadi kasrah. Wa man ya'sillah. Jadi barang siapa dia bermaksiat pada Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar hududahu, had-had dia. Had-had hukum Allah lah. Hududah, had-had. Plural pada had, hudud. Ini hudud kan. Jadi wa yata'adda. Ini pun dalam keadaan majzum ni. Yata'adda. Yang kata majzum. Sebab dia ada ada syadda. Jadi hilang satu huruf. Yudkhilu, pasti yudkhilu. Ini jawapan dia. Yudkhilu ni pun dalam keadaan jazam. Yudkhilhu, dia akan memasukkannya. Yudkhilu, dia akan memasukkannya dalam api kekal padanya dan baginya azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Jadi kalau ada man syarat, kita tengok sini. Syarat dia gini. Syarat dia sampai sini syarat dia. Ini syarat. Dan barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan dia melanggar had-hadnya, maka apa akan jadi? Pasti dia akan memasukkannya. Dia punya fa'il Allah lah. Dia memasukkannya dalam api yang kekal. Api dan kekal dalamnya. Dan baginya azab yang muhin. Okey? Itu. Ini man syarat. Bila ada man, kalau diikuti dengan fi'il mudhari' yang jazam, maka man tu man syarat. Kita cek jawab dia. Ini jawab dia sebelah sini. Okey? Nak kena jazam tu yang susah tu Ustaz. Kecuali kita tahu. Dia bila berlaku gini, bila dia kalau hujung dia huruf sakin ni kan. Huruf sakin, dia tinggal 2 je huruf dia. Nampak? Asi kan? Asi, yang ni pun addah. Ain dengan dal aja. Dia addah. Dia bila dia syaddah, dia mabni, dia tak nampak ada punya jazam. Tapi kita tahulah. Okey Ustaz, yang apa tu? Yaksi tu. Kita tak nampak dia punya jazam kat situ tak? Kenapa? Ke jazam tu, jazam si tu sebab dia nak tak, dia patut dia Aussie, dia ada alif maksura di belakang. Ada masalah. Yang tu yang kita tak tahu tu. Tak tahu. Kenapa 2 huruf aja? Itu katanya. Huruf ketiga dah dibuang. Sebab dia nak bersandar tu. Dia bersandar ke? Yasin lah. Yasin lah. Dia kalau tak ada pun dia ada huruf situ juga. Dia bukan ni, dia bukan mudhaf ilaih. Bukan mudhaf ilaih. Bukan. Maf'ulun bih. Kalau mudhaf ilaih dia bersandar. Okey, tu lain. Patutnya dia ada ya tu. Ada masurah tu. Tapi bila dia tak ada tu maknanya dia matilah. Dia jazamkan oleh man tu. Kan? Jazamkan oleh man. Jazamkan dia tambah jadi sukun kan? Jadi dia mati, dia hazaf lah, dia buang. Kalau ta'adda, bila dia yang ni, bila dia ujung dia 2 syaddah, kan? Dia akan apa? Dia macam mabni, tak berubah. Okey. Lepas tu nak ni yang yudkhilu tak boleh tahu kan?
Yudkhil. Ini jazam kan? Yudkhil. Dia dakhala kan patutnya. Lah. Dia ada sukun. Itu belakang dia kan? Itu nampak. Yalah sebab dia complete. Dia ada dakhala. 3 huruf ada situ. Yang ini Okey. 2 aja nampak. Kan? Yang ni sebab dia Hmm. syaddah belakang. Hmm. Okey? Macam bawah pula ni. Ainama yuwajjihhu. Ni pun tak nampak, tak ada sukun. Tapi dia sebab dia ni tajwid lah. Kan? Terus syaddah pada hal kedua. Wajjihhu. Dia memalingkan dirinya. La ya'ti bi khair. Dia jazam ni kat mana tu? Ayat kedua. Tak nampak ni. Yang tak nampak tu. Wajihhu. Ayat kedua. Dia tak betul lejak sukun itu kan. Kalau sukun itu baca dia Hmm. boleh lah kan. Cuma kita tak baca yuwajjihhu kan. Itu jazam dia tak nampak. Ini yang susah dia bagi supaya senang. Kenal. Okey? Right? Ada soalan lain? Jadi itu contoh dia lah. Okey? Jadi ini bila kita berlatih nanti kita akan nampak lagi lah. Ini cuba tunjuk keadaan dia. Ini pun kira advance jugalah kalau saya ajar tak masuk yang ni nanti bila you mula baca nampak lain. Ini tambahan. Itu panggil lanjutan ni. Kan? Okey? Okey, kita berlatih yang ni. Kita berlatih yang ni sekejap. Saya clearkan ni. Kita pergi pada Quran tu asal sini tak berapa jalan nampak. Ni sebab ni yang nota lama. Kita ni pada surah Al-Baqarah ayat 21, ayat 26. Ustaz tadi yang sebelum tu tadi didahului dengan huruf jazam tu, yang kedua tadi, yang tadi. Ya. Okey. Ya, saya tutup recording kejap.